Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada pelajar-pelajar tingkatan 2. Hari ini saya nak masuk bab baru ya, bab 7 iaitu kepelbagaian iklim dan pengaruhnya terhadap kegiatan manusia di Asia. Okey, kalau sebelum-sebelum ni, bab sebelum-sebelum ni kita belajar tentang Malaysia, betul? So hari ini kita nak belajar bagaimana iklim di Asia. Alright. Okay, awak boleh rujuk buku aktiviti awak muka surat N21. Okay. So, zon iklim di Asia kita boleh kategorikan kepada 4 zon iaitu zon sejuk, okay, zon sederhana, zon sejuk sederhana, zon panas sederhana dan juga zon panas. Okay, so mari kita lihat satu persatu. Alright, so kalau awak lihat, okay, ini adalah peta Asia lah. Okay, so kita berada di sini di Malaysia. So kalau awak lihat kawasan Asia memang sangat besar dan ia mengalami pelbagai jenis iklim. Okay, so saya bukan nak awak hafal negara dekat dalam tu, cuma saya nak awak faham bahawa okey, kawasan-kawasan dalam Asia mengalami iklim yang berbeza. Okey, so lihat kat sini, ni warna dark purple ni, okay, warna gelap ni adalah iklim tundra. So sini adalah dah menghampiri kawasan kutub lah. Okay, dan seterusnya ada iklim Siberia, ada iklim Laurentria, okay, ada iklim steppe dan seterusnya lah. So kita akan lihat satu-satu. Okay, kita pergi pada zon sejuk dulu. Kalau awak tengok buku aktiviti awak, dia memaparkan beberapa gambar lah bagaimana iklim di kawasan-kawasan sejuk, untuk zon sejuk sederhana dan sebagainya. So dalam video saya ni saya nak tunjuk dengan awak gambar colour, jadi harap-harap awak faham tajuk ni. Okey, ni adalah kawasan di zon sejuk. Okey, kawasan di zon sejuk, kalau awak rujuk buku awak, buku aktiviti tu, dia kata kawasan zon sejuk ni biasanya di utara Rusia. Okey, so kawasan ini kita panggil iklim tundra lah. Okey, so kita lihat antara ciri-cirinya apa? Suhu musim panas tidak melebihi 10 degree Celsius. Okey, 10 degree Celsius tu adalah suhu yang sejuk. Alright. Okay, and then suhu musim sejuk di bawah takat beku iaitu kira-kira negatif 28 degree Celsius. Negatif tau, di bawah takat beku. Awak cuba bayangkan bagaimana kehidupan di situ. Ada ke tidak? Kalau kita lihat tak gambar ni kan, pokok tak ada kan, manusia lagi lah kan, haiwan pun tak ada. So ini adalah kawasan yang sangat-sangat sejuk. Okey, kerpasan turun dalam bentuk salji. Apa maksud kerpasan? Kerpasan ni adalah apa saja yang turun dari atmosfera bumi, okey, yang melalui proses pemeluapan wap air di udara. Itulah maksud kerpasan. Kalau macam kita ni hujan. Maksudnya air berubah menjadi wap. Okey, bila awan tu dah terlalu berat, so wap air tu akan turun sebagai hujan. So tu kerpasan dalam iklim kawasan kita, betul tak? Tapi kalau iklim sejuk ni, okey, dia punya kerpasan dalam bentuk salji. Okey, alright, ni adalah zon sejuk. Okey, mari kita lihat zon sejuk sederhana pula. Okey, alright. Ini adalah iklim Siberia. Okay, kita lihat apa ciri-ciri iklim ni. Okey, suhu musim panas ialah 15 degree hingga 20 degree Celsius. Okey, suhu musim sejuk ialah negatif 17 darjah Celsius hingga negatif 5 darjah Celsius. Masih di bawah takat beku. Okey, kerpasan turun pun sama di iklim Siberia dalam bentuk salji. Okey, hujan tak banyak. Jumlah hujan tahunan lebih kurang 500 mm sahaja. Okey, seterusnya kita lihat
Okey, dalam zon sejuk sederhana ada lagi iklim iaitu kita panggil iklim Laurentia. Okey. Nampak masih sejuk lah tapi adalah tumbuh-tumbuhan di situ. Okay, apa ciri-ciri iklim ini? Kita boleh lihat suhu musim panas lebih kurang 20 hingga 27 darjah Celsius. Okay, suhu musim sejuk boleh mencapai sehingga 10 degree Celsius. Okey, pada musim sejuk salji akan turun. Okey. So suhu musim sejuk boleh mencapai akad beku. Ini iklim Laurentia. Okey, kedua-dua iklim ini biasanya kalau untuk iklim Siberia, biasanya kawasan Siberia di Rusia lah. Okey. Kalau Laurentia ni biasanya di bahagian utara China, Korea Utara mengalami iklim ini dan juga utara Jepun. Okey. Alright, seterusnya kita lihat zon panas sederhana. Okey. Gambar apa ni kelas? Ini adalah iklim Mediterranean. Okey. Mediterranean ni kalau awak tengok dalam buku aktiviti awak tu, negara yang mengalami iklim ini ialah di Syria, Turki dan Lebanon lah. Okey, apa ciri-cirinya kelas? Kita lihat musim panas yang sederhana panas. Taklah panas sangat pun sebenarnya. Okey, antara 20 darjah Celsius hingga 24 darjah Celsius. Okey, musim sejuk dia pun sama, taklah sejuk sangat pun. Okey. 6 degree Celsius hingga 10 degree Celsius. Alright. Seterusnya, satu lagi iklim di zon panas sederhana ialah tengok dulu apa dia. Okay, suhu musim panas 21 darjah Celsius. Suhu musim sejuk di antara negatif 10 hingga 0 darjah. Okey, pada musim sejuk biasanya negara yang mengalami iklim ini mengalami ribut salji. So ini adalah iklim steppe. Okey. Seterusnya, nampak ni adalah gambar apa ni? Ni gambar tembok besar China, betul? So, kita lihat dulu apa ciri-ciri iklim ini. Okey, musim panas yang sederhana panas iaitu 28 degree Celsius. Musim sejuk yang sederhana sejuk iaitu 5 degree Celsius. Okey. So, ini kita namakan iklim China. Okey, so kita boleh katakan pada zon panas sederhana ada iklim Mediterranean, iklim steppe dan juga iklim China. Okey, kita pergi pada zon panas. Alright. Okey, ni yang pertama. Okey, awak rasa ni gambar iklim apa ya? Ini adalah gambar iklim Khatulistiwa. Okay, kita lihat apa ciri-ciri iklim Khatulistiwa. Panas dan lembap sepanjang tahun. Kita dah belajar kan? Okey. Minimum suhu tahunan ialah 27 darjah Celsius. Okey. So jumlah hujan pada negara yang mengalami iklim ini melebihi 2,600 milimeter lah. Okey, seterusnya, ni gambar apa kelas? Nampak tak? Saya pun tak pernah sampai sini. Okey, so ini adalah iklim gurun panas. Biasa dengar gurun kan? Okey, gurun ni memang kawasannya kering, tak ada air. Okey, itu sangat panas. Kita lihat antara ciri-cirinya. Okey, musim panas yang sangat panas, 32 darjah Celsius sehingga 38 degree. Okay, musim sejuk yang sederhana sejuk. Okay. And then jumlah hujan tahunan adalah kurang daripada 250 milimeter. Sangat sedikit hujannya ya. Okay, seterusnya kita lihat. Okay, ini adalah iklim monsun tropika. Okay. Antara negara yang mengalami
iklim ini ialah Laos, India, Myanmar dan Thailand. Okay, sini semua saya ambil daripada awak punya buku aktiviti. Cuma saya nak viewkan pada awak bagaimanakah keadaan iklim di dalam bentuk gambar berwarna. Okay, kita lihat antara ciri-cirinya. Okey, mengalami musim kering dan lembap yang nyata. Maksudnya kalau musim kering sangat. Okey. Kalau lembap, sangat lembap. Okey. Alright. Jumlah hujan juga agak banyak daripada 1000 mm hingga 2000 mm. Okey, kalau kita lihat dekat nota, awak boleh rujuk nota dalam buku aktiviti awak. Okey, negara yang mengalami iklim khatulistiwa antaranya ialah negara kita lah, Malaysia, Singapura dan Brunei. Okay, manakala negara yang berada dalam keadaan panas, okay, maknanya negara yang memang ada gurun lah, okay, iaitu Arab Saudi, Iraq dan Oman. Okay, so saya harap setakat ni saya dah cover tajuk 7.1 dan 7.2 ya. So, saya harap anda faham dengan subtopik setakat ini. Alright, dan jika anda ada apa-apa soalan, boleh terus bertanya dengan saya. Okay. Saya jumpa kamu semua dalam kelas akan datang. Okay. Assalamualaikum dan selamat belajar.